Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah taala malam ni kita dapat berjumpa semula dalam rumah Allah taala, Masjid Negeri. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah, hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 1965 Hijrah. Baik, kita sambung hadis berkenaan dengan solah-solah sunat. Tengok dalam bab solah-solah sunat. Hadis nombor 178, muka surat 198. Bagi mereka yang pakai kitab besar, 198. Hadis nombor 178, bab solah-solah sunat. Tengok tajuk besar dia, solah-solah sunat. Solah-solah sunat. Hadis nombor 178, muka surat 198. Bagi mereka yang pakai kitab besar. Yang pakai kitab kecil mungkin ada beza sikit muka surat. Musa apa Tuan Haji? Yang pakai kitab kecil. Dah jumpa dah? 178, tengok nombor 178. Solah-solah sunat 178. Musa apa? 175. Mereka yang pakai kitab kecil itu 175, yang pakai kitab besar muka 198. Okey. An Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil insani 360 mafsilan fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqah. Qalu wa man yutiqu dhalika ya nabiy Allah? Qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha wa syai'u tunahihi 'anil tariq fa illam tajid farak'at ad-duha tujzi'uka, rawahu Abu Daud. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada seseorang manusia terdapat 360 sendi, maka menjadi tanggungjawabnya bersedekah bagi setiap sendi sebagai bersyukur ke atas kesejahteraan anggotanya itu. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menimbus, iaitu membersihkan kahak yang ada dalam masjid, mendapat pahala sedekah. Membuang sesuatu benda yang menyusahkan orang dari jalan ialah sedekah. Sekiranya kamu tidak dapat melakukan perkara itu, maka 2 rakaat solat sunat duha memadai bagimu sebagai ganti daripada semua sedekah itu. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis ni, dalam badan manusia ada 360 sendi. Sendi ni maknanya kalau kita tengok kat jari kita ni sendi kan. Yang dekat ni satu sendi, 2, 3, 4, 5 kan, kat jari kita ni berapa sendi? Ini sendi. Dan dekat siku ada sendi. Sini dekat lengan atas ni pun ada sendi, kat bahu. Jadi ini semua sendi kan, dekat kita punya badan, seluruh badan kita ni ada sendi. Jadi dalam satu badan kita ni ada 360 sendi. Bila satu orang setiap hari, bila dia bangun pagi, Allah masih beri pada dia hidup dan dia dapat gunakan ke 360 sendi tersebut, maka menjadi tanggungjawab dia sebagai kesyukuran pada Allah Ta'ala, dia bersedekah bagi setiap sendi tersebut. Maka kalau ikut dia punya tanggungjawab ni ialah 360 sendi,
maka satu orang tu kena keluarkan setiap hari 360 sedekah. Maksud melakukan 360 sedekah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapa mampu tiap-tiap hari nak bagi sedekah banyak tu? 360 sendiri kan banyak. Mana orang mampu nak bagi 360? Katalah sebagai contohnya sedekah RM360 untuk setiap satu sendi tu. Satu sendi katalah RM1. Mana setiap orang mampu tiap-tiap hari, mungkin sekali-sekala boleh. Tapi Nabi SAW bagi tahu jalan sedekah ni banyak. Jalan sedekah bukan hanya satu. Sebelum ni pun kita ada baca Rasulullah bagi tahu beberapa amal. Rasulullah kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua pun sedekah. Dan dalam hadis ni Nabi SAW juga ada bagi tahu perkara lain yang juga mendapat pahala sedekah. Rasulullah SAW bagi tahu orang yang kahak, orang yang mana dia timbus kahak dalam masjid. Ini zaman Nabi SAW. Zaman Nabi, masjid tanah. Masjid bertanah, bukan macam kita sekarang kapet. Di zaman dulu masjid tanah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, di kalangan mereka yang solat, sahabat ada di kalangan mereka yang mungkin orangnya terdidik, tapi ada di kalangan mereka yang Arab Badui, tapi sahabat tu sahabat. Jadi kerana bila mereka dulu nak buang kahak, ludah kat tanah, maka perkara itu tak disukai dalam Islam. Satu, pertama adabnya kurang, dan juga satu kotor, kan, jijik. Tapi zaman dulu pernah berlaku, zaman Nabi SAW pernah berlaku beberapa kali pada Nabi SAW, zaman Nabi, depan Nabi. Maka Nabi SAW beritahu, satu orang kau tengok dalam masjid ada kahak, kalau dia tanam, ditimbus kahak tu, maka dapat pahala sedekah. Dan Nabi beritahu, kalau contoh kata dia nampak ada halangan di jalan, apa-apa perkara yang menghalang jalan dia ketepikan, dahan, duri, kaca dan seumpamanya, maka itu pun dapat pahala sedekah. Tapi Nabi SAW bagi tahu ada satu amal yang satu orang tu kalau lakukan dapat cover terus 360 sendi tu. Apa dia amal tu? Iaitu dengan 2 rakaat solat duha. 2 rakaat solat duha dapat terus pahala 360 sendi. Maknanya solat duha ni ialah dia tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sebagai kesyukuran kepada Allah Taala. Dan satu lagi, duha juga dapat pahala sedekah. Dan pahala sedekah ni tu ialah pahala sedekah begitu besar, seolah-olah sedekah 360 sendi sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni maknanya menekankan kepada kita berkenaan dengan kepentingan menjaga solat duha. Baik, ini sebenarnya sambungan daripada kuliah subuh sebelum ni. Baru ni kita ada kuliah subuh, saya pun dah terang panjang lebar berkenaan dengan solat duha. Nanti saya akan terangkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat, iaitu menjaga 2 rakaat, sesiapa yang mengambil berat menjaga 2 rakaat solat sunat duha, maka dosa-dosanya akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Solat sunat duha 2 rakaat dia. Ni 2 rakaat paling kurang. 2 rakaat di sini ialah 2 rakaat paling kurang. Siapa yang jaga, maka dosanya akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni maknanya begitu banyak. Nabi SAW bagi tahu contoh buih di lautan ialah kerana makna buih di lautan ni banyak. Kalaulah satu orang tu ada dosa banyak tu sekalipun, dosa dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi berdasarkan kepada penerangan ulama hadis, kalau kita tengok dalam penerangan ulama hadis, mereka jelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan dosa itu dosa kecil. Dosa itu dosa kecil. Dosa ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada antara dosa besar zina, mencuri, saksi palsu, menipu, riba, derhaka pada ibu bapa, dan juga merampas harta orang lain. Dan ini termasuk dalam dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih ada buat kitab berkenaan dengan 70 dosa besar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami pun ada buat kitab berkenaan dengan dosa besar. Disebutkan lebih kurang 70 dosa besar. Dan dalam hadis juga Rasulullah ada beritahu 7 dosa besar yang utama: syirik pada Allah Taala, bunuh jiwa, zina, kan, dan juga orang yang mana mencuri.
Jadi ini antara dosa-dosa besar. Tapi dosa kecil juga begitu banyak. Dosa kecil juga ialah begitu banyak. Kadang apa yang orang tu lihat, apa orang tu dengar, apa orang tu cakap, jadi itu juga ialah merupakan dosa, tapi dikira sebagai dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil ni terhapus dengan amalan yang dilakukan. Sebagai contohnya solat duha. Dalam hadis Rasulullah bagi tahu bahawa orang yang ambil wuduk dosa diampunkan. Dalam hadis juga Rasulullah bagi tahu selepas solat, satu orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas sembahyang subuh dengan lepas sembahyang maghrib. Sebelum daripada dia gerakkan dia punya tubuh badan, kakinya, maka juga diampunkan dosa dia sebanyak buih di lautan. Dan banyak lagi kelebihan, banyak lagi amalan. Dosa yang dimasukkan tu dosa kecil. Dalam hadis ni pun bagi tahu bahawa diampunkan dosa dia sebanyak buih di lautan. Dosa yang diampunkan ialah dosa kecil. Dosa kecil kita ni banyak. Dosa kecil dihapuskan dengan amalan, tapi dosa besar dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan taubat. Dengan taubat. Satu dosa besar yang kalau satu orang tu buat, dia nak tak nak, dia tak boleh taubat saja, tapi kena masuk Islam. Itu satu dia dosa, apa? Syirik. Syirik pada Allah ni dosa paling besar. Maknanya menduakan Tuhan Allah. Ini memang dosa paling besar. Ini memang kafir. Siapa yang buat itu, dia tak boleh taubat, masuk Islam dulu. Bila dia masuk Islam, maka itulah kira taubat dia. Tapi kalau dosa lain, zina dan lain-lain, tinggalkan solat dan sebagainya, ialah dosa itu terhapus dengan taubat. Cuma kalau ada hutang, kena bayar lagi. Hutang tu maksudnya macam contohnya tak solat, kena qada lah. Kena qada. Kalau dulu ambil rampas satu orang, curi atau orang, kena pulang. Jadi bila berkenaan dengan hak Allah, kalau betul hutang kena bayar. Kalau hak manusia, kalau itu juga hutang, juga kena bayar. Bayar tu maksud tunaikan. Okey, baik. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan hapus dosa, iaitu dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil kita ni pun tak terhitung banyaknya. Jadi dengan solat duha akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa tersebut. Baik. Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallat duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin, wa man shalla arba'an kutiba minal abidin, wa man shalla sittan kufiya dhalikal yawm, wa man shalla thamaniyan katabahu Allahu minal qanitin, wa man shalla thintai asharata bana Allahu lahu baitan fil jannah, wa ma min yawmin wa laylatin illa lillahi mannun yamunnu biha ala ibadihi wa sadaqah, wa ma manna Allahu ala ahadin min ibadihi afdala min an yulhimahu dhikra. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wa fihi Musa bin Yaqub az-Zam'i wa thaqahu ibn Ma'in wa ibn Hibban wa dha'afahu ibn al-Madini wa ghairu wa baqiyat rijali thiqat. Majma'uz Zawaid. Baik. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat sunat duha 2 rakaat tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadat. Ini kalau 2 rakaat. Sesiapa yang mengerjakan 4 rakaat akan ditulis dalam kalangan ahli ibadat. Dan sesiapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka dia akan dibantu dalam segala urusannya pada hari itu. Atau boleh juga diterjemahkan, dia akan diselesaikan. Akan diselesaikan urusannya pada hari itu. Sesiapa yang mengerjakan 8 rakaat, maka akan ditulis dalam kalangan qanitin. Qanitin iaitu orang-orang yang taat. Sesiapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah maligai di dalam syurga. Allah Ta'ala sentiasa memberi kurniaan dan sedekah kepada hamba-hambanya setiap siang dan malam. Dan tiada kurniaan Allah Ta'ala yang lebih afdal ke atas salah seorang hamba-hambanya, lebih daripada taufik untuk berzikir kepadanya. Hadis riwayat Tabrani, dipetik dari kitab Majma'uz Zawaid. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ni bagi tahu berkenaan dengan kelebihan solat duha ikut rakaat. Kelebihan solat duha ikut rakaat. Kalau satu orang solat duha 2 rakaat, tak ditulis daripada kalangan orang lalai. Kalau 4, ditulis daripada kalangan orang yang beribadat. Maksudnya ahli ibadat, banyak beribadat. 6, urusannya itu Allah mudahkan, dicukupkan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Soal 8, Allah tulis daripada kalangan orang yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Qanitin ni orang yang berkunun.
Maknanya orang yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Kalau 12, satu mahligai khusus untuk dia dalam syurga Allah bina, 12 rakaat. Jadi berdasarkan hadis ni, maka kerana itu para ulama menyebutkan solat duha paling kurang 2 rakaat. Paling banyak berapa rakaat? 12. Tapi dalam mazhab Syafi'i, solat duha yang paling afdal, yang banyak ialah 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi limit dia paling banyak 12. Tapi banyak yang afdal 8. Tapi satu orang nak lebih 12. Ni kenapa? Kerana di sini melihat kepada hadis. Dalam hadis ni ada bagi tahu berkenaan dengan sampai 12 rakaat. Tapi dalam hadis lain ialah bagi tahu duha 8 rakaat. Ini disebut dalam hadis-hadis yang dari segi kekuatan hadisnya, sanadnya lebih kuat. Jadi kerana itu para ulama fiqh kata berdasarkan hadis yang kuatnya duha punya limit 8 rakaat. Duha punya limit bukan limit. Duha punya banyak yang afdal. Banyak afdal 8. Kerana ini disebut dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatah Mekah, Nabi solat duha 8 rakaat, dan ada riwayat lain lagi. Jadi berdasarkan hadis sahih, maknanya dari segi sanad lebih kuat, duha banyaknya yang afdal 8. Tapi kalau ada orang kuat lagi nak lebih 12. Tapi ulama kata antara 12 dengan 8 lagi afdal. Tapi kalau orang tu rajin nak tambah 12, silakan sampai 12. Tapi kalau dia dah 8, itu dah cukup banyak, dah afdal. Kerana apa? Maknanya macam ni. Hadis yang sebut 8 rakaat, hadisnya sahih. Hadis yang sebut 12 rakaat, hadisnya tak sampai tahap sahih. Hadisnya tu tak sampai tahap sahih. Perbincangan duha ni dia ada sikit, orang kata macam rumit sikit. Dia maknanya 8 rakaat afdal. Kerana hadis yang sahih. 12 rakaat tu limit paling banyak awak nak buat. Antara 8 dengan 12, ulama mereka kata 8 lagi afdal. Jadi kesimpulannya, kalau satu orang nak solat duha, kalau dia nak dapatkan yang afdal, 8 cukup. Tapi katalah dia rajin, masa free, tak tahu nak buat apa, tak ada benda nak buat dan nak banyakkan ibadat, boleh solat sampai 12 rakaat. Itu limit dah. Lepas 12 cukup. Lepas tu solat lain-lain kalau dia nak solat lah lagi. Okey, baik. Jadi duha ni waktu dia bila? Waktu duha ialah daripada matahari terbit dan matahari naik kadar segalah sampailah matahari tergelincir, maksudnya masuk waktu zuhur. Maka inilah waktu duha. Jadi waktu duha ni panjang. Waktu duha adalah panjang. Matahari sekarang terbit syuruk pukul 7. 6.58. 6.58 awal. 6.58. Sekarang matahari terbit 6.58. Matahari terbit dan naik kadar segalah. Terbit naik kadar segalah berapa lama? Lebih kurang iaitu kadarnya 20 minit. Lebih kurang 20 minit lah. Ada kata 15 ke 20 minit. Saya tengok dalam kitab fiqh Taqrirat Sadidah, ada seorang ulama besar Madinah. Beliau kata 16 minit. 16 minit. Ini yang biasa disebutkan kadar yang dalam kitab fiqh. 16 minit. Tapi Jabatan Mufti Negeri Sembilan punya kajian, kan Jabatan Mufti pun ada Jabatan Falak kan, mereka kaji 28 minit. 28 minit. Matahari itu naik selepas terbit, naik ke atas skala 28 minit. Mati itu kadar naik segalah. Secara zahirnya kajian yang lebih halus ni ialah kajian Jabatan Falak lah. Sebab dia orang dah kira betul-betul naik tu berapa lama, berapa minit. Dia orang dapat spesifik 28 minit. Tapi kalau satu orang contoh kata mungkin dia nak ikut yang 20 minit pun boleh lagi. Sebab sebenarnya kenapa? Hisab ni mana perkiraan. Perkiraan tersebut ialah bukan perkiraan yang spesifik sebenarnya. Perkiraan yang dipanggil bahasa Arab panggil takriban. Takriban yang orang kata lebih kurang. Dia bukan tahdidan, bukan spesifik betul. Tak semestinya. Dia takriban. Kadar segalah. Sebab tu kalau sebut kadar segalah, bila kata kadar segalah ni dia lebih kurang. Dia bukan tepat-tepat sangat, dia lebih kurang. Dia kadang ada benda ni, kadang dia lebih kurang. Kan dia bukan kiraan tepat.
Jadi kadar segala, kan? Macam contohnya kalau tuan-tuan mengaji fiqh, apa antara contoh yang kadang dia lebih kurang? Contohnya macam kadar air 2 kolah. Kan kalau orang mengaji fiqh, tuan-tuan biasa dengar kan, air yang 2 kolah. Air 2 kolah kalau kata masuk najis, selagi tak berubah selagi tak berubah bau, rasa, warna, air itu tak dikira najis. 2 kolah. Tapi 2 kolah tu berapa? 2 kolah ni memang ulama fiqh dulu dan sekarang ada bagi tahu berapa kadar dia. Tapi kadar tu masih lagi dikira takriban, lebih kurang. Bukanlah mesti tepat betul. Lebih kurang ni berapa? Kalau tuan-tuan tengok, ada setengah ulama kata 180 liter. Ada juga yang mengatakan 190 pun ada. Ada juga yang mengatakan 200 liter. Ada juga kata tengok 210 liter pun ada. Kesimpulannya kita boleh katakan lebih kurang kadar 2 kolah tu ialah antara 180 ke 200 liter. Maknanya kalau dah cukup tu, maknanya dah cukup 2 kolah. Tapi kiraan itu tetap kita terlebih kurang. Maknanya antara 190 200 tu boleh. Jadi kadar kiraan matahari kadar naik segala ini sebenarnya bukanlah terlalu spesifik. Sebab itu kalau kita tengok, ulama fiqh kata antara 15 ke 20 minit. Al-Habib Zaid bin Sumaid hafizahullah ta'ala yang duduk kat Madinah, ulama antara sekarang ni antara ulama besar Madinah mazhab Syafi'i, duduk Madinah. Saya pun beberapa kali alhamdulillah pernah jumpa dengan beliau dan juga rapat dengan anak beliau. Kalau dalam kitab beliau kata 16 minit. Nah, beliau ni antara ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau ni dengan Al-Habib Umar bin Hafiz, Amir Umar bin Hafiz, isteri dengan isteri adik-beradik panggil apa? Biras. Isteri dengan isteri adik-beradik. Diorang anak Habib Muhammad bin Haddar, Madinah, Yaman dulu. Beliau ni ulama besar Madinah lah. Jadi ada anak beliau karang, bukan kitab tu beliau mengajar fiqh, kemudian ditulis oleh anak murid beliau. Dalam tu beliau kata 16 minit. 16 minit. Tapi kalau kita tengok jabatan mufti 28 minit. Nak ambil 16 pun boleh. Kalau tuan-tuan kata nak ambil 20 pun boleh. Mungkin siapa nak yakin lagi nak ambil 28 minit pun boleh. Tapi jangan terlalu bergaduh sebab benda tu, sebab kerana dia ialah takriban. Sebab tu kalau dalam mazhab Hanafi sini pun, ulama mazhab Hanafi sini pun kata lebih kurang dalam 15-20 minit. Matahari kadar naik segala. Lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Lebih kurang. Jadi kesimpulannya ialah, maknanya kalau tuan-tuan ambil 20 minit, okeylah. Nak lebih 20 minit, silakan. Okey, itu permulaan duha. Maknanya kalaulah kita kata 20 minit, 658 tambah 20 minit apa? 720. 658 tambah 20 minit 718. 718. Kalau tambah 28 minit 736. 726. 726. Itu kalau kira 28 minit. Kita apalah, itu tak ada masalah. Kesimpulan ni lebih kurang 7.20 lah, lebih kurang 7.20 dah boleh sembahyang duha sampailah ke bila? Zuhur ialah zuhur ni habis waktu duha. Persoalan timbul. Apa dia persoalan timbul? Antara waktu diharamkan sembahyang ialah matahari, ketika matahari rembang, matahari berada di tengah langit, dipanggil waktu istiwa. Waktu istiwa, matahari rembang di tengah langit. Dia kan matahari naik dari timur. Matahari naik dari timur, naik tengah langit. Ini dipanggil waktu istiwa. Waktu istiwa ni sekejap je. Sekejap. Lepas tu matahari dah betul-betul tengah langit, dia akan dipanggil tergelincir. Orang Melayu sebut, ulama lama sebut tergelincir. Tergelincir itu maksudnya berganjak. Matahari berganjak dari tengah langit pergi ke barat. Bila dia berganjak ke langit pergi ke barat, maka masuklah zuhur. Masuklah zuhur. Matahari daripada istiwa, rembang, yang mana waktu tu haram sembahyang, sampailah matahari nak pergi tergelincir, waktu tu haram sembahyang. Tapi waktu tu lama tak? Waktu tu sebenarnya adalah begitu sekejap, 2 minit pun tak sampai. Dia sekejap naik tengah langit, seminit ni, tak salah saya seminit 22 saat lebih kurang. Dah pernah kira, tak salah saya seminit 22 saat. Kita habis kira lah 2 minit. Waktu tu haram sembahyang. Tapi adakah duha termasuk dalam solat tu? Solat yang tak boleh sembahyang, duha tak masuk. Makna duha waktu tu kalau satu orang mulakan takbir, katalah zuhur sekarang zuhur 1-3 minit. Makna lebih kurang 1 minit. 1 minit, katalah 2 minit. 1 minit sehingga ke 1-3 minit, itu ialah apa? Itu ialah waktu istiwa. Waktu tu haram sembahyang.
Dia tak lama, sekejap betul. Waktu tu orang semayang. Tapi duha masuk tak? Duha tak masuk. Masa tu orang kalau masuk masjid 1 minit, dia nak, tak kira masuk masjid ke apa ke, dia nak semayang duha, masih lagi boleh. Masih lagi boleh kan. Katalah 2 rakaat, sempat ke 2 rakaat 2 minit? Sempat mungkin. Dia sebelum zuhur dah habis selesai solat, maka boleh. Ataupun contoh kata waktu tu dia dah awal lagi semayang, dia semayang duha agak macam panjang, pukul 12.50 dah mula 12.55 dia mulakan duha, terus semayang sampai waktu tu tak ada masalah. Kenapa duha tak termasuklah waktu tu? Kerana duha ni lah semayang yang berwaktu. Solat yang berwaktu tak termasuk dalam semayang yang semayang yang haram dilakukan pada waktu haram semayang. Waktu haram semayang ni semayang yang tak boleh apa dia? Pada waktu haram semayang ada 5 waktu haram semayang kan. Semayang yang tak boleh apa dia? Semayang sunat mutlak. Satu, semayang sunat mutlak. Satu lagi jenis semayang yang sebab dia kemudian daripada solat. Semayang yang sebab dia kemudian daripada solat, maka itu yang tak boleh buat pada waktu haram semayang. Semayang lain tu semua boleh. Semayang yang sebab dia terdahulu, semayang yang sebab dia sekarang serentak, boleh buat waktu haram semayang sekalipun. Tapi semayang yang sebab dia kemudian, solat dulu baru sebab tu datang, maka itu yang tak boleh buat pada waktu haram semayang. Dalam kitab fiqh dia sebutkan 6 jenis solat. Semayang sunat ihram, semayang sunat nak keluar rumah, semayang sunat musafir, semayang sunat nak pergi perang, apa ada, semayang sunat istikharah, semayang sunat hajat. 6 solat tu. Sempat catat? Kalau sempat catat, nak catat silakan. Dia ada setengah kitab 6, setengah kitab tambah satu lagi 7. 6. Selain semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni semayang sunat tak ada sebab pun tak boleh buat waktu haram semayang. Satu lagi ada 6 jenis lagi solat, 6 solat lagi, ataupun 7 lah, kita tambah terus kira 7. 7 solat lagi yang mana tak boleh buat pada waktu haram semayang. Kalau ingat 7 ni selesai masalah. Dia tak ada masalah ni. Tapi 7 ni pun tak semua selalu berlaku. Pertama ialah semayang sunat hajat. Sebab semayang sunat hajat ni kita buat semayang tu kan, hajat tu akan datang kat depan. Jadi sebab tu kemudian semayang sunat hajat, semayang sunat istikharah, semayang sunat keluar daripada rumah, nak keluar rumah. Maksudnya semayang sunat dulu baru keluar rumah. Dia macam tu. Kemudian semayang sunat nak keluar berperang. Kita zaman sekarang nak perang apa, tak berani perang kan. Semayang sunat perang. Yang ketiga ini semayang sunat istikharah. Semayang sunat keluar perang. Satu lagi apa tadi? Ada okey. Semayang sunat nak bermusafir. Semayang sunat musafir. Safar, semayang sunat safar, nak bersama musafir. Semayang lu baru musafir. Satu lagi ialah last semayang sunat ihram. Okey, setengah kitab Kasyifatus Sajah tambah satu lagi. Semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat pun tak boleh. Semayang sunat taubat kenapa dimasukkan? Sebab taubat ni, dalam taubat mengandungi satu orang dia berazam tak nak buat dosa pada akan datang. Kan dalam taubat terkandung bahawa saya tak nak buat dosa pada masa akan datang. Kerana tu semayang sunat taubat pun dimasukkan. Cuma semayang sunat taubat ada khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi kalau yang mengatakan tak boleh ialah alasan mereka bahawa dia ni kerana dalam taubat mengandungi bahawa saya tak nak buat lagi pada masa akan datang. Tapi 6 tu adalah ni. Satu lagi yang ada khilaf semayang sunat taubat. Boleh? Kalau kita kira semua 8 solat yang tak boleh buat pada waktu haram semayang. 8. Semayang sunat mutlak, okey, itu satu. Lepas tu semayang sunat yang sebab dia kemudian, itu 6. Itu 6. Semayang sunat hajat, semayang sunat istikharah, semayang sunat nak keluar rumah, semayang sunat musafir, semayang sunat perang, semayang sunat ihram. Yang ada khilaf semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Ingat tu selesai masalah. Dah habis cerita kita. Kan? Okey, dah alim dah. Dia alim boleh tutup kitab. Okey. Jadi apa dia? Jadi itu dia. Maksudnya ni, semayang yang tak boleh buat pada waktu haram semayang. Jadi semayang duha tak termasuk. Semayang duha tak termasuk. Jadi satu lagi tadi ada pertanyaan solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana tak termasuk. Sebab solat sunat gerhana ni ialah semayang yang berwaktu dan dia dipanggil sebab dia serentak. Semayang sunat gerhana ni selagi adanya gerhana, selagi tu kita boleh buat. Dan semayang sunat gerhana ni pun yang ada timbul persoalannya pada semayang gerhana matahari je. Sebab gerhana matahari siang. Kalau mungkin gerhana matahari tu sampai zuhur,
Boleh tak waktu tu? Boleh. Sebab sembahyang sunat gerhana ni sebab dia serentak. Sembahyang sunat dengan melihat pada sebab dia 3. Sembahyang sunat yang sebab dia dulu. Sebab datang dulu baru solat. Apa contohnya? Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru solat. Sebab dia tu dulu, maka dipanggil sebab dia mutaqaddim, sebab dia dahulu. Dia panggil. Satu lagi sembahyang sunat yang sebab dia serentak. Waktu ketika ada sebab, selagi itulah kita boleh solat. Apa dia? Iaitu sembahyang sunat gerhana matahari dan bulan. Satu lagi sembahyang yang sebab dia kemudian daripada solat, mutaakhir. Itu tadi 6 yang saya sebut tadi tu. Yang tadi 6, 7 ataupun 7 yang saya sebutkan tadi tu. Sembahyang sunat yang haram buat pada waktu haram solat ialah sembahyang sunat yang sebabnya kemudian daripada solat, yang 6 tadi dia beritahu tadi. Satu lagi ialah sembahyang sunat yang tak bersebab, sembahyang sunat mutlak. Jadi kalau kita kira balik sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang sebabnya kemudian daripada solat, itu yang buat haram pada waktu haram solat. Yang ada pun sembahyang sunat yang mana sembahyang sunat qada, sama ada qada wajib, qada sunat. Sembahyang sunat bersebab yang mana sebab dia terdahulu, sebab dia serentak. Ini semua boleh buat pada waktu haram sembahyang. Jadi bukan semua solat boleh tak boleh dilakukan pada waktu haram sembahyang. Senang ceritanya, kalau hafal yang tadi tu selesai masalah. Yang lain semua boleh. Qada apa semua kan. Contoh kadang orang sembahyang, kadang-kadang buat lepas sembahyang asar. Dah sembahyang asar, dia teringat dia ada sembahyang qada. Nak buat lepas sembahyang asar boleh. Tak ada masalah. Itu sembahyang qada. Kan? Satu orang sembahyang nazar, dia ada nazar sembahyang. Nak buat waktu haram sembahyang boleh, tak ada masalah. Jadi qada ke apa semua boleh dibuat walaupun pada waktu haram solat. Itu semua pengharaman tu pun ada pengecualian lagi. Apa pengecualian dia? Iaitu kalau satu orang berada di tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah terkecuali daripada semua pengharaman tu. Mana satu orang kalau duduk dalam tanah haram Mekah, selagi dalam area border tanah haram Mekah, maka dia boleh melakukan apa-apa solat pun. Sebab termasuk 6 tadi pun boleh. Itu untuk orang berada tanah haram Mekah. Sebab tanah haram Mekah ada dalam hadis beritahu, Nabi kata tanah haram Mekah ni boleh solat bila masa. Jangan halang. Maka tanah haram Mekah juga terkecuali. Ada lagi pengecualian. Apa dia? Pengecualian dia ialah hari Jumaat. Hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat, walaupun orang tu tak pergi sembahyang Jumaat, iaitu kalau waktu haram sembahyang pun boleh. Tapi hari Jumaat pun hanya timbul isu pada waktu sembahyang Zuhur tu je. Waktu tu kan orang kadang datang sembahyang, atau kadang hari Jumaat banyakkan ibadat, maka tak masalah. Boleh solat tu semua. Okey. Jadi sembahyang duha, maknanya kesimpulan dia lagi banyak rakaat dia lagi afdal. Cuma kita kena tahu limit dia ialah paling banyak 12 rakaat. Tapi banyak yang afdal ialah 8. Satu orang nak lebih paling banyak iaitu 8 rakaat. Untuk orang yang tak kuat ibadat, ada orang memang tiap-tiap hari jaga ibadat, tapi ada orang memang malas ibadat. Kadang-kadang buat, kadang tak buat. Kadang buat, kadang tak buat. Maka untuk orang yang tak kuat ibadat, kalau mereka mula nak berjinak-jinak dengan duha, jangan terus buat 8 rakaat. Dalam hadis ada banyak beritahu bahawa ahabbul a'mali ilallahi kan adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah Ta'ala suka ialah amal yang berterusan walaupun sikit. Maka untuk orang yang memang tak biasa ibadat, maka kalau dia nak mulakan berjinak dengan duha, maka mulakanlah dengan duha 2 rakaat. Dan duha ni waktu dipanjang. Oleh kerana waktu dipanjang, maka boleh pilih bila nak semayang. Tapi dalam kitab fiqh sebut afdal semayang duha bila matahari dah mula naik terang. Itu waktu afdal. Tapi yang penting boleh semayang dalam waktu tu. Nak semayang awal, akhir pun boleh. Cuma kalaulah dia ada masa nak pilih afdal, semayang waktu terang. Contoh kalau terang tu matahari pukul 10, 11, waktu tu afdal. Semayang duha. Orang nak berjinak, semayang dulu 2 dah istiqamah, baru tambah 4. Mungkin dah istiqamah 6. Jangan hari ni 8, besok kosong. Lepas tu buat balik. Semangat balik sebab dengar kuliah. Buat balik 4. Lepas tu hilang balik. Lepas tu semayang balik. Yang penting iaitu amalan tu iaitu istiqamah. Kalau dah istiqamah terus baru tambah 4, 6. Adalah 8. Ada kita tengok kadang kan. Kadang ramai orang soleh, kadang tiap-tiap hari duha ni 8 rakaat. Biasanya orang macam ni, orang yang tiap-tiap hari duha ni 8 rakaat, banyak orang yang menjaga duha 8 rakaat, Allah bagi pada dia rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Maka oleh kerana itu, kalau dapat jaga duha ialah antara perkara yang besar, dan antara kelebihan dia iaitu sama dengan pahala
dua rakaat duha iaitu dapat pahala sedekah 360 sendi. Baik, wallahu alam. Sampai itu saja, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Depan tu dah semayang lain dah, semayang awabin. Allahu akbar.